My Suara FM. Okey, waktu sekarang ni 2:09 petang dan kita sudah pun bersama dengan panel dalam segmen Gen Y yang DM dah pun bagi tahu tadi berkenaan dengan belia dan media sosial. Kita ucapkan selamat datang kepada saudara Abdul Qayyum Mustaqim. Hi everyone, terutamanya Bismillahirrahmanirrahim dan terima kasih kepada My Suara FM kerana memberikan saya peluang untuk bercakap tentang media sosial dan remaja. Itu dia. Sebab yang datang ni pun remaja. Tapi walaupun remaja, tapi beliau merupakan Ketua Penerangan GPMS Cawangan Kelana Jaya. Ya, saya. Itu dia. Remaja, orang kata apa, ini remaja yang berwawasan ni. Okey. Dan hari ini kita akan bercerita tentang media belia dan media sosial, terutamanya penggunaan media sosial di kalangan remaja. Sebab kita tahu sekarang ni kebanyakan yang menggunakan media sosial ni adalah di kalangan remaja. Okey, dalam statistik pun kita tahu mereka yang berumur antara 18 hingga 40 tahun adalah pengguna terbesar, merupakan 40% juga populasi di Malaysia ini yang menggunakan media sosial. Betul. Jadi dah tentunya peranan belia ini dan juga media sosial ni sangat berkait rapat kerana mereka menjadikan media sosial ni sebagai platform utama untuk mendapatkan maklumat. Betul? Betul, saya setuju. Itu dia. Jadi sebentar nanti Qayyum akan kita panggil Qayyum lah. Ya, boleh. Okey, jadi sebentar nanti Qayyum akan berceritakan lebih jelas dan lebih lanjut berkenaan dengan apa yang dikatakan belia dan apa yang dikatakan media sosial dan bagaimana mereka ini berkait sangat-sangat rapat. Jadi kepada anda, kalau ada sebarang persoalan, boleh ajukan soalan anda di fanpage My Suara FM, www.facebook.com/mysuarafmradio. Kita kembali sebentar nanti. Okey, waktu sekarang ni 2:14 petang dan kita bersama dengan Qayyum. Qayyum baru berumur 19 tahun, bulan 5 ni akan masuk umur 20 tahun. Yes, correct. My birthday will be 5th May. Itu dia, masih belum masuk lagi tu serius tapi dah sampai ke konti My Suara FM ni untuk bercerita tentang kecenderungan belia dan juga media sosial yang menjadikan media sosial ini sebagai platform utama. Jadi mungkin Qayyum ada kata-kata permulaan untuk dikongsikan. Okey, terutamanya media sosial ni datangnya dengan penggunaan yang meluas, datangnya daripada teknologi. Teknologi yang kian meluas dan makin canggih dan canggih. Phone pun makin setiap pertengahan tahun tukar dan setiap pertengahan tahun tukar, 7 bulan tukar teknologi baru dan baru. Okey, dengan kajian yang saya buat, penggunaan teknologi dan komunikasi dengan negara kita menghampiri 92%. Kan? Itu termasuk itu seperti DM kata tadi, 18 hingga 40 tahun adalah merupakan 42% yang menggunakan. Tapi kita tak termasuk lagi dengan kanak-kanak. Malahan adik saya sendiri. Saya ada 5 adik di bawah saya. Masing-masing ada iPad mini masing-masing. Yang paling kecil umur tak sampai setahun dia. Dah ada iPad mini, dah pandai. Nak makan je kena buka iPad, nak tengok itu video dan sebagainya. Okey, nampak sangat media sosial betul-betul dapat menguasai remaja pada hari ini. Tapi bercakap pasal media sosial, dia boleh membawa kepada 2 benda, iaitu keburukan dan kebaikan. Soal dari segi kebaikan dalam segi media sosial pada hari ini, kita boleh dapati dari segi Instagram. Kita dapat WhatsApp dan sebagainya dengan aplikasi-aplikasi yang ada diberikan kepada teknologi yang kita ada sekarang. Kita dapat berhubung dengan kawan-kawan yang jauh. Sebab saya ada kawan yang belajar di UK, saya ada kawan yang belajar di Australia dan jauh-jauh. Jadi dengan kemudahan ini yang diberikan media sosial dan teknologi tak boleh dilarikan. Kita dapat berhubung dengan rakan-rakan, through Skype, through FaceTime, WhatsApp dan sentiasa mengupdatekan diri. Dulu kita ada Friendster, kita ada MySpace dan sebagainya. Jadi senang kita nak keep on update dengan rakan-rakan lah. Lepas tu, tapi ini akan membawa kepada sedikit keburukan. Kesampingan lah. Kesampingan dia ialah kita sibuk sangat bertelik phone. Contohnya kita pergi dinner lah dengan family. Kita dapati di mana-mana kiri kanan masing-masing dengan cellphone diorang. Betul. Dan masing-masing kadang-kadang menjadi antisocial dan sesama keluarga. Sibuk bertelik phone dan sebagainya sampai lupa tentang untuk berinteraksi dengan anak-anak ataupun sesama suami isteri ataupun dengan rakan-rakan yang ada di depan untuk berinteraksi. Jadi orang kata betul juga sebab DM pun ada pengalaman. Kejap lagi DM nak cerita pengalaman DM bila DM berada dekat kedai mamak yang mana satu family ni duduk dekat satu kedai yang mana mereka
sambil sementara tunggu order sampai, masing-masing tak bercakap pun tapi hanya menggunakan handphone. Okey, itu antara sedikit situasi, dan kita ada banyak lagi situasi lain. Betul. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda semua. Okey, masih lagi bersama dengan Qayyum dan juga DM di Konti MySuara FM berkenaan dengan belia dan media sosial. Okey, DM ceritakan sikit. Hari tu baru-baru bulan lepas kalau tak silap DM, dia ada tengok satu family. Waktu kita lepak kedai mamak lah. DM sementara tu tunggu member. Dan family ni datang, dia pun duduk ramai-ramai dekat situ. Sepanjang mereka makan tu, dia tak dengar dia orang bersuara pun. Semua masing-masing sibuk dengan handphone masing-masing. Dah macam zombie, senyap. Dan hanya perkataan yang dengar perkataan yang hanya dengar daripada bapak dia, mamak kira. Itu aja lah. Daripada sepanjang itu je perkataan yang keluar. Jadi dekat situ kita nampak institusi kekeluargaan kurang komunikasi. Itu yang kita sebutkan tadi kan, itu kekurangan dari segi berinteraksi berdepan dan menjadikan diri kita antisocial. Dan saya ingin membawa pula pasal media sosial dan remaja ni. Okay. Remaja sekarang betul-betul ambitious. Zaman sekarang kita boleh buat pelbagai benda. Dengan usia yang muda pun kita boleh menjadi ahli perniagaan, kita boleh jadi macam-macam, kita boleh jadi speaker kan. Jadi dengan media sosial yang diberikan, dengan teknologi yang ada juga, dengan internet yang makin laju, makin lama makin gig makin naik dan sebagainya. Kita boleh buat, sebagai remaja kita boleh buat bisnes online. Saya dapati banyak contoh-contoh yang baik di Instagram yang saya ada. Contohnya Rat KL lah. Kan Rat KL ni dia menjual kasut-kasut one to one. Dia bukan original tapi dia one to one copy with a very good very affordable price. Which is good lah kan untuk orang remaja kan. Sekarang fashion ni nombor satu. Kan, dan media sosial pun nombor satu juga. Fashion kita nak kena sentiasa mengupdatekan diri. Itu Bisnes boleh diluaskan dengan media sosial untuk promosi itu dan promosi ini, meluaskan lagi empire. Yep. Dan selain daripada itu juga kita lihat penggunaan ini juga sebagai satu satu platform untuk berkongsi tentang informasi-informasi terkini, berita dan juga apa-apa saja yang berlaku di sekitarnya. That is one actually yang saya nak sebutkan. Ya, terima kasih kepada DM lah kerana mengingatkan saya, kalau tidak saya lupa tadi. Jadi mendapatkan maklumat tentang perkara yang terbaru ataupun information yang latest information kan. 10 minit je. Contohlah perkara tu, accident tu baru berlaku. 10 minit selepas tu semua orang dah boleh tahu. Daripada Facebook, daripada WhatsApp forward message, Twitter, retweet dan sebagainya. Tapi penggunaannya mungkin dibawa salah ataupun betul. Kalau betul, contohnya kalau betul menyebarkan benda-benda berita yang baik, benda hadis-hadis ke sebagainya, cerita yang betul. Dan yang keburukannya adalah seperti mana kita dapat tahu sekarang ni, remaja tidak tahu fakta yang sebenar sebelum mereka share sesuatu di Twitter ataupun Facebook. Contohnya isu-isu politik lah, pasal YMDB dan 2.6 billion lah katanya lah. Remaja dia hanya tahu apa yang di depan mata je. Surface. Yes, dia surface saja. Lepas tu dia suka hati dia retweet, dia share kepada Facebook, dan ini akan membuatkan kepada our youth, our youth punya mind begitu kecil dan tak dapat mengeluarkan diri daripada out of the box. Jadi sebenarnya senang cerita, ini menyebabkan belia kita jadi malas membaca. Yes. Jadi malas untuk membuat research tentang suatu perkara. True, correct. Jadi hanya menerima sahaja. Dan mereka rasa menyampaikan. Dan mereka rasa gembira, aku orang pertama yang dapat tahu pasal benda ni. Yes. Okey, ini ada kaitan juga dengan cara penerimaan kita terhadap hebahan-hebahan yang tidak benar. Okey, tapi kejap lagi kita nak tahu daripada Qayyum, bagaimana agaknya cara untuk kita mengatasi penerimaan berita-berita yang tidak benar ni, dan bagaimana untuk mendapatkan maklumat yang sebenar-benarnya. Okey, itu kejap lagi Qayyum akan kongsikan bersama dengan kita, right? Okey, masih lagi bersama dengan DM dan juga Qayyum. Okey, tadi kita ada bercerita tentang bagaimana maklumat-maklumat ini, kalau kita mendapat info yang betul, info yang baik, itu adalah satu kebaikan juga untuk kita. Tetapi yang menjadi masalahnya apabila maklumat-maklumat atau informasi yang kita dapat melalui media sosial ini ada yang tidak benar. Atau mungkin benda tu masih belum disahkan. Jadi agaknya bagaimana cara untuk mengatasi penerimaan maklumat palsu ni, dan bagaimana cara sebenarnya kita untuk mendapatkan sumber-sumber
berita yang benar ni? Okay, firstly kita tahu remaja zaman sekarang ni dia malas nak membaca. Malah saya sendiri pun saya mengaku kadang-kadang saya malas nak membaca surat khabar. Tapi kita ada TV kan, kita ada channel-channel banyak berita-berita. Jadi kita boleh dapat tahu sama ada informasi yang disebarkan di online, Facebook dan sebagainya, di social media, boleh dapat tahu dia berita. Tahu, kita boleh dapat tahu sama ada itu benar atau tidak di berita-berita yang disiarkan di TV. Setiap setengah hari ada kot, saya rasa pagi ada berita, betul. Tengah hari pun ada berita dan maghrib sampai isyak pun ada berita dia. Dan kita sebagai remaja kita kenalah dapat tahu information yang betul. Jadi kita kena tengok berita daripada memandangkan kita ni sesetengah kita malas nak membaca kan. Dan media sosial pun boleh tahu sama ada if it's true or not true. So we have to check and balance back through the berita. Jadi kadang-kadang kita selalu juga dengar cerita dekat dalam ni, si Polan ni meninggal, si Polan ni sakit, si Polan ni jatuh, si Polan ni itu apa benda semua. Jadi kadang-kadang membuatkan sentiasa macam DM kalau bila dapat berita-berita macam tu, sekejap kita tengok berita. Tak pun kita tengoklah berita online, kalau adalah cerita dia. Kalau tak ada maknanya berita ni belum tentu betul. Dan juga kerajinan mereka pula dari segi untuk mencari info-info yang dah bertahun-tahun lamanya, kemudian benda tu menjadi baru, jadi viral. Jadi itu pun ada juga tu. Itu pun ada juga. Jadi untuk mendapatkan kesahihan berita yang baru ni, dia orang menjadi agak malas. Tapi bila berita-berita yang lama tu menjadi satu kerajinan pula dia orang untuk korek. Okey, selain daripada tu juga, kadang-kadang ini kita bila bercakap, ini akan melibatkan pihak-pihak lain juga bila kita tersalah menerima maklumat ataupun tersalah memberikan maklumat. Selain daripada tu, bahananya. Kalau kita salah menerima maklumat dan salah menyebarkan maklumat. Tapi itu that one we have to, bahana itu dari segi macam kalau kita menerima maklumat yang salah, lepas tu kita sebarkan maklumat yang salah juga kan. Okay, kita should recheck balik dengan orang-orang yang tertentu. Contohnya kita ada sahabat-sahabat, kita carilah sahabat-sahabat mesti ada yang rajin membaca dan sebagainya, mendapat fakta yang betul kan. Jadi kita kena recheck balik dengan sahabat, tanya, ataupun kita tanya orang-orang yang berpengalaman, ataupun kita tanya ibu dan ayah kita sendiri sama ada berita ini betul atau tidak, sebabkan mereka mempunyai pengalaman yang lebih banyak daripada kita pun. Dan information tu kita boleh dapati daripada newspaper juga, seperti apa yang Qayyum katakan tadi kan. Dan itulah salah satu cara dia untuk sama ada tahu ini adalah information yang salah dan kita menyebarkan information yang salah kepada media sosial. Dan kita juga harus sedar bahawa perkara-perkara ini mungkin tanpa kita menyedari tentang kesannya juga, dia boleh menyebabkan anda ke lock up. Sebab kita juga ada beberapa kes sebelum ni yang mana mereka menyebarkan sesuatu di dalam Facebook ataupun meletakkan ayat-ayat provokasi dalam Facebook. Yang mana mereka telah ditahan kemudian masukkan ke dalam lock up di soal siasat dan satu perkara. Kadang-kadang bukan dia yang buat pun, tapi laptop dia, kawan dia yang tulis kat dalam laptop dia. Jadi bila siasat dia pula yang kena masuk. Jadi ini pun kena berhati-hati juga kalau anda membenarkan kawan-kawan anda menggunakan laptop anda. Ini cyberbullying. Cyberbullying kan pun boleh menyebabkan ni. Alright. Dan juga kita nak tahu tentang polisi kerajaan berkenaan dengan internet. Okey, polisi kerajaan. Kita tahu sekarang ni kerajaan memberikan kelonggaran kepada pengguna-pengguna internet. Tidak diberikan satu sekatan menyeluruh seperti di China, kita susah nak dapat. Like Facebook. Facebook langsung tidak dibenarkan. Jadi mungkin sebentar nanti Qayyum boleh kongsikan bersama dengan kita tentang polisi kerajaan berkenaan dengan internet ketika ini. Okey lah, ini soalan yang hangat ni. Sebelum lagi ke udara, kita ada berbicara tentang persoalan ini. Okey, kita tahu tentang polisi kerajaan yang sekarang ini memberi kelonggaran kepada penggunaan internet di kalangan rakyat Malaysia. Malah kalau kita tengok di China telah pun disekat penggunaan Facebook, dan mereka mempunyai Facebook diorang sendiri dekat sana. Dan agaknya pendapat Qayyum sendirilah, sekiranya kelonggaran ini adakah patut diteruskan ataupun kelonggaran terhadap media sosial ni harus disekat? Seperti yang kita lihat pada political kita pada hari ini kan, dengan Menteri Komunikasi, kita punya polisi tentang penggunaan internet sedang meluaskan. Kita sedang mencuba untuk mendapatkan internet yang lebih bagus seperti Singapura dan ataupun di Australia kan, kita sedang memajukan.
Tapi mungkin akibat melonggarkan polisi internet ni adalah kita sebagai rakyat jelata Malaysia, kita terlalu dieksposkan kepada global. Kita mungkin dapat tahu information daripada negara tu, kita dapat tahu information daripada negara ni. Negara lain pun dapat tahu information pada negara kita tentang isu-isu semasa kan, kita dapat tahu dan sentiasa mengupdatekan diri dengan pasaran global lah. Tapi kalau kita political, kita dapat membuatkan seperti mana di China, mungkin kesan dia mendapat tendarat macam mana kita nak cakap, mendapat kesan lah juga daripada rakyat, mungkin tidak suka ataupun suka lah macam tu lah. Tapi mostly it would be a very good benefit because we are really focusing in our country, so that people in our country dapat tahu information yang betul. Dekat situ macam China muntuk dia buat benda ni mungkin kerana dia tak perlu mendapat information daripada yang lain untuk untuk orang cakap apa, dari segi perpaduan rakyat dan pemikiran rakyat tu tidak terlalu meluaskan diri, tidak sampai diglobalisasi kan, jadi mudah disongsang-songsengkan oleh mereka yang kat luar. Jadi kalau Malaysia buat begitu, kita dapat perpaduan sesama rakyat, sesama Melayu, Cina, India dan sebagainya, dan kita dapat tahu fakta-fakta yang betul. Jadi pada DM juga, sekiranya polisi kerajaan yang memberi kelonggaran kepada internet ni sepatutnya harus diguna pakai secara baik oleh semua rakyat Malaysia. Betul. Untuk mendapatkan maklumat sebab mereka dah diberi pendedahan untuk mendapat maklumat daripada luar dan dalam negara dengan secara mudah di hujung jari. Jadi mereka harus gunakan maklumat ini untuk belajar tentang sesuatu. Tetapi kalaulah sekiranya gagal dimanfaatkan oleh rakyat Malaysia, polisi ini, mungkin selepas ni kalau disikat terus, jangan marah lah. Betul. Itu je. Dan juga kalau dilihat dari segi mentality terutama remaja kita tahulah mereka ni, kalau mungkin Qayyum sendirilah pun, kalau dia kata jangan buat tu, jangan buat ni, mesti Qayyum sendiri rasa macam mesti ada sesuatu yang menarik untuk dibuat. Dan agaknya lah kalau kita diberi peluang untuk sebagai Qayyum sendiri, sebagai Ketua Penerangan GPMS, mungkin pada Qayyum, adakah sekiranya kalau dilaksanakan penyekatan terhadap internet dan dibuat di Malaysia, kalau di China boleh berjaya. Aplikasi ni kalau dibuat di Malaysia, adakah Qayyum rasa benda ni boleh dijalankan di Malaysia? Semestinya boleh. Semestinya boleh. Kalau seperti kita tengok China boleh buat, kita pun boleh buat. Tapi saya rasa sebagai saya sendirilah, saya cakap dari segi saya sendiri, saya akan fikir bagi remaja tak best lah. Macam kita tak dapat untuk mengakses kepada tentang di luar sana, macam tak dapat nak tahu pasal One Direction, tak dapat tahu. That is correct. Tak dapat tahu pasal Justin Bieber ke, and then kita tak dapat mengakses dapat information daripada luar negara. Macam kalau kita dapat tahu pasal kita je, bagi saya lah agak bosan lah. Agak bosan lah sebagai remaja biasa saya bercakap dengan membawa remaja di bawah belakang saya. Tapi kalau macam diberikan akses kan, benda ni tidak dijadikan, tidak dijalankan, mungkin perkara akan berlaku seperti biasa. Cuma itulah seperti yang saya cakap tadi, dia punya consequences dia terlalu expose, dan kita terlalu terikut ke barat, dan kita terlalu terikut ke timur dan sebagainya. Alright, itu dia. Kita pun dah nak mencapai 59 tahun merdeka, dan belum sampai 60 tahun pun lagi kan. Tapi kita harap selepas ni mentaliti kita juga akan berubah. Betul, setuju. Alright, kejap lagi kita nak tahu juga pandangan daripada Qayyum, bagaimana agaknya untuk kita memperbaiki mentaliti belia kita dalam penggunaan media sosial di seluruh negara. That's nice. Okey, waktu sekarang ni 2.52 minit petang, masih lagi bersama dengan DM dan juga Qayyum di konti siaran My Suara FM berkenaan dengan belia dan media sosial. Okey, kita tahu Qayyum ni baru berumur 19 tahun, tak lama lagi nak masuk 20 tahun, tapi dah menjadi Ketua Penerangan GPMS Cawangan Kelana Jaya. Jadi sebagai Ketua Penerangan yang masih lagi muda, yang masih lagi remaja lah terpanggil kan, belum masuk 2.0 lagi. Okey, jadi agaknya bagaimana dengan sebagai cadangan lah GPMS untuk
memperbaiki mentaliti belia dan media sosial ni supaya mereka dapat bersatu dan menghasilkan buah fikiran yang lebih baik selepas ini. Firstly, saya nak bagi tahu peranan menjadi ketua penerangan ni. Dia ketua penerangan, dia mengumpul informasi-informasi yang dia dapati pada hari ini dan menyebarkan dengan cara yang betul, dengan fakta yang betul. Itu tugas ketua penerangan dan itulah tugas saya untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan maklumat yang betul tentang GPMS ataupun isu-isu semasa. Dan peranan GPMS untuk membetulkan mentaliti remaja pada hari ini, so far kita tak buat engagement lagi untuk membuatkan suatu program, tapi saya berterima kasih kepada MySuara FM kerana mencadangkan ni. Jadi saya ingin mencadangkan kepada ketua GPMS Malaysia ataupun kepada mana-mana jawatan untuk mengadakan social media dan GPMS contohnya lah kan, untuk membetulkan mentaliti. Jadi sedikit isi yang saya boleh berikan macam mana nak membetulkan mentaliti social media dan remaja. Well, we can see that nowadays people like to see and follow people. Okay. Betul tak? Contohnya kita dapat tengok orang yang lebih handsome ataupun bergaya lebih ataupun berduit sikit dan sebagainya. Kita menjadikan dia sebagai sumber inspirasi. Dan saya mencadangkan kepada remaja-remaja di luar menjadikan inspirasi diri kita sebagai inspirasi yang untuk orang, kita yang menginspirasikan kepada orang. Jadi dengan situ kita boleh tahu, kita kena tahu kelemahan diri dan sebagainya untuk inilah cara dia untuk membetulkan mentality dari segi kurang judgemental dan sebagainya. Now mentality of remaja is really susah sikit nak dibaca oleh orang-orang tua kan sekarang ni. Jadi itulah salah satu cara dia untuk membetulkan mentaliti. Dan yang merasa juga sebagai ikon belia lah kalau kita cakap pasal mereka ni nak menjadi sumber inspirasi. Mereka juga harus jadi ikon. Dalam masa yang sama jadi ikon bukan saja berilmu tapi kena berfashion juga tau. Jadi bila salah satu contoh YBKJ. YBKJ nampak dia menteri belia dan sukan dan dia menunjukkan kepada belia-belia di negara dia mampu bersukan sekali dan bila ada event-event pun dia sekali masuk dalam event dan sebagainya. Lepas tu cara dia berpakaian kan, kita cakap YB bergaya dan seorang kacak. Seorang yang mudah didekati. Betul. Alright, dan juga mungkin ada program tadi katanya yang nak dihebahkan. Okay. There's a program that GPMS akan lancarkan which is ingin menjemput orang ramai sama-sama di dalam program bedah buku. Book review. Dia punya slogan kata is today a reader, tomorrow a leader. Di kedai buku Borders The Curve kat Mutiara Damansara pada 16 of April. Bermula pada 11 pagi. Dan program book review ni akan dihadiri oleh YBKJ sendiri untuk dirasmikan. Alright. Jadi DM pun ada tadi sebarkan berkenaan dengan program ni. Selain daripada itu juga ada program yang sama juga akan berlangsung di beberapa daerah-daerah yang lain. Yes. Pada jam 3 petang juga pada 16 April. Betul. Okay, pada program Today a Reader, Tomorrow a Leader. Hari ni membaca, besok jadi ketua dan pemimpin. Alright, dan kalau anda berkesempatan datanglah ke program tersebut kerana Qayyum pun akan ada dekat sana. Akan ada dekat sana. Korang rugi kalau tak jumpa Qayyum sebab Qayyum memang handsome. Muka baby face. Hey, terima kasih. Jadi kalau nak tengok dia dekat sana, ini antara ikon-ikon belia ikon-ikon GPMS nanti. Please follow my Instagram or Twitter or Facebook. Twitter, Facebook. Cari apa nama akaun? Instagram Abdul Qayyum _ Abdul Qayyum _ Okay. Kalau Twitter Abdul Qayyum 80. Abdul Qayyum 80. Okay, boleh follow dia sekarang, boleh tweet dia sekarang. Okay, dan terima kasih kepada Qayyum kerana sudah datang ke konti MySuara FM. Dia cakap dia tak puas hati ni. Saya kena datang lagi. Dia kena datang lagi nak refresh lagi dia cakap. Dan juga kita harapkan perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan belia dan media sosial. Dan kita harapkan selepas ni belia-belia dan semua remaja-remaja, adik-adik juga kepada abang-abang, kakak-kakak perlu mengajar kepada adik-adik ini juga bagaimana cara untuk menerima maklumat dan orang kata mengenal pasti maklumat itu sama ada betul ataupun tidak. Dan juga kita harapkan penggunaan media sosial di kalangan seluruh rakyat Malaysia dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, akan menjadi sesuatu yang bermanfaat kan? Betul, saya setuju. Alright, okay, terima kasih sekali lagi Qayyum. Terima kasih Diam dan MySuara FM. Dan yang lain jangan lupa untuk temu janji kita pada hari Sabtu nanti di
di Curve Mutiara Damansara untuk program book review. Today a reader, tomorrow a leader. Okay, kita jumpa lagi.